Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita nak teruskan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak imbas kembali dulu apa yang kita dah belajar untuk kelas sebelum ni. Untuk kelas sebelum ni, kita ada belajar berkaitan dengan maksud bagi laju. Apa maksud bagi laju? Dia punya formula kalau maksud bagi laju, laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Jarak ni kita menggunakan unit, contohnya kalau dia bagi km ataupun dia bagi m dan yang lain-lain. Okey, kalau masa ni ada dia bagi jam, ada juga dia bagi saat ataupun minit. Ikutlah berdasarkan soalan yang diberi. Okey, first kita ada belajar maksud laju. Second, kita ada belajar laju dia terbahagi kepada dua jenis, iaitu seragam dan juga tak seragam. Macam mana kita nak tahu dia seragam ke tak? Okey, kalau kita nak tahu dia seragam ke tak, jarak dia mestilah sama. Okey, jarak dia jarak sama. Okey, dan yang ni adalah jarak dia berbeza. Okey, yang tu untuk tak seragam. Okey, kalau jarak sama, contohnya kan, kalau dia ada graf, dia akan menghasilkan graf ini satu garis lurus. Kalau dia tak seragam, mungkin graf yang dihasilkan ialah graf lengkung atau graf yang selain daripada ini lah. Okey, dia mungkin akan ada lengkuk-lengkuk macam tu berdasarkan jarak yang berbeza. Okey, tu ada dua benda yang kita ada belajar sebelum ni kan. Kemudian hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita. Okey, untuk hari ni kita akan tengok pengiraan yang menyebabkan laju dan laju kereta termasuk penukaran unit. Okey, apa maksud laju? Okey, yang ni yang dia bagi ni ialah formula bagi laju peratam. Okey, apa maksud laju peratam? Jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Yang ni kan dia punya beza dengan laju, dia ada beza antara laju dan juga laju peratam. Laju peratam dia just jarak bahagi dengan masa. Okay, kalau laju purata jumlah jarak, maksudnya hasil tambah jarak-jarak yang ada dalam soalan tu bahagi dengan jumlah masa. Okey, contohnya kan, perjalanan perkhidmatan kereta api elektrik ETS dari Kuala Lumpur ke Batu World. Okey, kereta api itu akan bergerak dengan laju tak seragam. Dalam situasi sedemikian, laju purata digunakan untuk memberikan suatu gambaran tentang laju kereta api itu. Okey, kenapa dia kata laju tak seragam? Laju tak seragam sebab bila kita naik ETS, contohnya daripada Kuala Lumpur kepada Batu World, jarak bagi setiap tempat dia tak sama, dia berbeza. Okey, so kita tahu kata dia pergerakan dia adalah laju tak seragam. Dia laju tak seragam. Kemudian dalam situasi ni kita boleh tahulah laju purata yang digunakan untuk memberikan satu gambaran tentang laju kereta api ETS ni. Okey, untuk contoh 5 dalam buku teks kan, muka surat 174. Amir mula berbasikal dari rumahnya ke bandar A. Okey, mana bandar A? Okey, Amir dia start pada rumah dia kepada bandar A dekat sini pada pukul 9 pagi. Dalam perjalanan, dia singgah ke restoran pizza untuk berehat dan makan sebelum dia menyambungkan perjalanan semula ke bandar A. Okey, dia naik basikal daripada rumah Amir ni kepada bandar A. Kemudian dia berhenti sekejap dekat restoran pizza ni untuk dia makan dan juga rehat. Dia sampai di bandar A pada pukul 12 tengah hari. Hitung laju purata dalam kilometer per jam. Okey, dia kata, tadi kita tengok formula bagi laju purata ialah laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Macam mana kita nak tahu jumlah jarak? Okey, untuk tahu jumlah jarak, jumlah jarak kita kena tambah sama dengan 10 km tambah dengan 25 km. So, kita akan dapat jumlah jarak dia ialah 35 kilometer. Okey, dia punya jumlah jarak ialah 35 kilometer. Kemudian dia kata, dia start daripada rumah dia kan. Dia start daripada rumah dia pukul 9 pagi dan dia sampai dekat sana pukul 12 tengah hari. So, kita tahu, kita akan kira lah pukul 9 sampai pukul 12. 9, 10, 10, 11, dah 12. Okey, so dia akan 3 jam 15 minit. 3 jam 15 minit kan jumlah masa dia. Okay, so untuk dapatkan laju purata jumlah jarak tadi apa? 35 km bahagi dengan 3 jam 15 minit. 3 jam 15 minit. Okay, untuk masa kan 3 jam.
3 jam 15 minit. Kalau 3 jam 15 minit kan, kita akan tulis dalam perpuluhan lah. Okey, kita tahu kata 3 jam tambah dengan 15 minit. 15 minit per 60. Kita nak dapatkan dalam titik perpuluhan. Kenapa per 60? Sebab 1 jam dia ada 60 minit. So, kita akan dapat 3 jam tambah 0.25 jam. So, kenapa kita akan buat macam ni? Sebab soalan dia minta dalam jam. So, memang kita akan carailah dalam jam. 0.25. So, kita dapat 3.25. So, kita tekan calculator. Kita akan dapat 35 bahagi 3.25. Kita akan dapat 10.77 km per jam. Okey, kemudian kita tengok contoh soalan yang seterusnya. Sebuah bas bertolak dari Bandar Puchong pada jam 08.25 iaitu 8 pagi 25 minit lah kan. Okey, bas dari mana? Daripada Puchong pada jam 8.25 pagi AM. Okey, dan tiba di Perai. Okey, dia sampai bas tiba Perai pukul 13.45 atau 1.45 petang kan, tengah hari kan. Okay, jika jumlah jarak yang dilaluinya ialah 354 km. Jumlah jarak, dia kata. Okay, hitung laju purata bas itu dalam kilometer per jam. Okay, dia suruh kita cari hitung laju purata. Formula bagi laju purata sama dengan jumlah bahagi jumlah masa. Okey, jumlah jarak dia berapa tadi? Dia kata jumlah jarak yang dia dah bagi 354 km per dengan jumlah masa. Okey, macam mana kita nak tahu yang ni? Jumlah masa. So, kita akan ambil lah 13.45 yang dia bagi tadi tolak 8.25. Okey, so lepas dapat 7.20 ni, kita akan tulis balik. Kan kita tahu 7 jam 20 minit kan? So, tambah dengan 20 bagi dengan 60. So, kita nak buat cerita dia kan? Kita nak cari dah. So, kita akan buat dapat 7 jam tambah dengan 0.33 jam dapat 7.33 jam. Okay, lepas tu 354 km bahagi dengan 7.33 jam. 354 bahagi dengan 7.33 kita akan dapat 48.29 km per jam. Sebab dia minta dalam kilometer per jam. Untuk soalan ni kan, okey, ni kita salahkan. Yang ni bukannya 7, yang ni 5 jam sini. Okey, ni 5 jam. 13 tambah 8 kita dapat 5, bukannya 7. Kemudian kita akan dapat ini pun 5. So 354 km bahagi dengan 5.33 jam, kita akan dapat 66.42 km. Okey, itu dah selesai untuk contoh nombor 6. Okey, kemudian dia kata had laju kebangsaan di jalan persekutuan ialah 90 km per jam. Nyatakan had kelajuan ini dalam unit meter per saat dan juga kilometer per minit. Okey, cuba tengok dalam buku teks kan, buku surat 175 dekat belah kanan imbas kemari tu, dia ada tulis dah dekat kotak tu 1 kilometer sama dengan 1000 meter, 1 meter sama dengan 100 cm. Okey, untuk jawab soalan A, dia dah bagi dia punya had laju. Okey, so kita akan tulis balik iaitu 90 km per jam, kemudian 90 km per 1 jam. Kemudian bila kita nak tukarkan kilometer kepada meter, kita akan darab dengan 1000. Okey, 90 darab dengan 1000 meter, yang bawah ni kan 1 jam. 1 jam darab dengan 60 saat. Okey, kenapa kita darab dengan 60? Sebab dia punya soalan dia minta dalam saat. Okey, kemudian kita akan dapat 90,000 meter per 3600 saat. Dapat 25 meter per saat. Kemudian untuk soalan B pula. Untuk soalan B, dia bagi juga tadi kita akan guna yang sama, kilometer per jam. Kemudian kita akan tulis 90 km per 1 jam sama dengan 90. Dia minta dalam dia bagi dah kilometer kan, unit kilometer. So dia minta juga dalam kilometer, kita tak payah darab dengan apa-apa lah. Kita tulis je balik bahagi dengan
Okey, bawah dia minta minit. So, bawah tu dia minta minit 1 jam darab dengan 60. Okey, so 90 km bahagi dengan 60 minit. So, kita akan dapat 1.5 kilometer per minit. Okey, yang ni kan kita guna 3,600 sebab apa tau? Sebab kan daripada jam kepada minit dulu 60. Kemudian kita akan darab lagi dengan 60 sebab kita nak pergi kepada saat. So, kita akan jadi 3,600 lah. Sebab 60 darab dengan 60. Okey, yang tu untuk soalan yang bagi penukaran unit. Okey, untuk yang ke-8, tukarkan 120 meter per saat kepada kilometer per minit. 120 meter per dengan 1 saat. Okey, kita nak tukar kepada kilometer. So, kalau meter nak pergi kepada kilometer, kita akan bahagi. Kenapa kita bahagi? Kita daripada nilai kecil kepada nak ke nilai besar. So, kita akan bahagi dengan 1000. 1000 kilometer. Yang bawah ni pula kita akan bahagi dengan 60 minit. Sebab kita dari nilai kecil kepada nilai besar. So, kita kena bahagi. Kalau daripada nilai besar, contohnya jam kepada kecil kepada minit ataupun per saat, kita kena darab lah. Okay. So, bila kita dah bahagi 120, bahagi dengan 1000, kita akan dapat 0.12 km. Bahagi dengan 1 saat, bahagi dengan 60 minit, kita dapat 0.017 minit. So, kita bila dah bahagikan pula, kita akan dapat 7.06 km per minit. Okay, ni bagi soalan yang menyebabkan penukaran. Untuk soalan yang berikutnya, contoh yang berikutnya, dia kata Carmilla telah memenangi pingat emas dalam acara Trailing Wanita. Beliau memulakan acara dengan berlari sejauh 10 km, diikuti dengan acara renang sejauh 1,500 meter dan diakhiri dengan 40 km acara berbasikal dengan masa selama 1 jam 56 minit untuk keseluruhan pertandingan itu. Hitung laju purata dalam kilometer per jam. Okey, bagi untuk menjawab soalan ni, kita dah beritahu dia memulakan acara dengan berlari. Okey, dia berlari 10 km. Kemudian diikuti dengan acara renang. Ini dia berlari kan. Acara renang 150 meter ataupun sama dengan 1.5 kilometer. Dan juga diakhiri dengan 40 km berbasikal. 40 km. Dia dah bagi 3 ni kan. Dia kata berlari, acara renang dan juga berbasikal. Okey, tadi kita tahu untuk laju purata dia punya formula ialah jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey, bagi untuk soalan ni dia kata dengan masa selama 1 jam 56 minit untuk keseluruhan. So, bila dia kata keseluruhan, mestilah jumlah masa bagi pertandingan ini. Okey, kemudian kita tahu 1 jam dengan 56 minit. Okey, tapi kita nak tukar kepada jam lah. Sebab dia punya soalan kan minta kepada jam. Okey, so 1 jam tambah dengan 56 minit bahagi dengan 60. Ni jam. Sebab apa? Sebab kita nak dapatkan 56 bahagi dengan 60 ni dalam bentuk jam. So, kita akan dapat 0.93. So, 1 jam tambah dengan 0.93. 93 jam. So, sama dengan 1.93 jam. Bila kita dapat 1.93 jam, kita tahu jumlah jarak kita kena tambah bagi setiap ni tadi. Kita kena tambah. Okay, so untuk dapatkan laju purata, jumlah jarak tadi 10 km tambah 1.5 km tambah dengan 40 km bahagi dengan 1.93 jam. 51.5 km bahagi dengan 1.93 jam, kita akan dapat 26.68 km per jam. Contoh yang terakhir ialah contoh 10. Siti mengikuti rombongan sekolah ke Kuala Lumpur. Bas sekolah yang dinaiki mereka bertolak dari jam titik kosong ni kan, sini pada pukul 7 pagi. Dalam perjalanan, mereka berhenti di kawasan rehat Ulu Bernam iaitu B. Dia berhenti untuk menikmati sarapan pagi dan berehat. Selepas itu, mereka meneruskan perjalanan
sehingga ke Kuala Lumpur, iaitu dekat titik C. Graf menunjukkan pergerakan bas dari sekolah ke Kuala Lumpur. Hitung laju purata dalam km per J perjalanan itu. Ya, kita tengok dia punya soalan, dia minta kita cari laju purata. Formula bagi laju purata ialah jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey, lepas kita tahu dia punya formula ni kan. Kemudian kita kena carilah dulu jumlah jarak dia. Macam mana kita nak cari jumlah jarak? Okay, jumlah jarak sama dengan kosong pergi kepada sini. Okey, bila kita tengok kan dekat graf ni, jumlah jarak dia. Okey, kosong sampai sini. Kita akan baca. Sampai titik ni, dia punya jumlah jarak sini. Kita akan tengok. So, kita akan baca ialah sampai 88 kilometer tambah dengan berapa? Kalau sini sampai sini dia akan jadi kosong lah. Faham tak? Sebab dia tak ada pergerakan, dia berhenti. So kita akan kira daripada sini sampai sini. So untuk dapatkan yang ni, kita akan ambil 203 tolak 88. Kemudian 88 kilometer tambah dengan 115 lah kat sini. 115. So 115 tambah dengan 88 kita akan dapat 203 kilometer. Okay, macam mana kita boleh ambil je 203 kilometer ni? Sebab apa? Sebab kita tahu dia bergerak daripada titik kosong ni sampai titik C. So, bila dia sampai titik C, dia punya jumlah jarak kita ialah 203 kilometer. Okay, seterusnya kita nak tengok pula jumlah masa. Okay, macam mana kita nak tahu jumlah masa? Kita akan tengoklah daripada dia start titik O ni sampai minit yang kelima. Kan? Iaitu 5 jam. Okay. So, kita tahu dia punya jumlah masa ialah 5 jam. Kemudian, kita akan hitung laju purata. Laju purata sama dengan jumlah jarak 203 km per 5 jam. So, 203 bahagi dengan 5 jam, kita akan dapat 40.6 km per jam. So, untuk latihan pengupahan, nanti jawab untuk soalan quizzes. Kemudian nanti boleh buat refleksi juga dekat quizzes tersebut. Okey, itu je.